salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Polis berjaya menumpaskan sekumpulan pencuri dari Filipina dikenali sebagai geng Avui dalam satu operasi khas oleh pasukan Jabatan Siasatan Jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kota Kinabalu. Suspek terdiri daripada 11 orang termasuk seorang wanita berumur dalam lingkungan 21 hingga 42 tahun ditangkap di beberapa lokasi berasingan pada 3 hingga 5 Mei lalu. Menurut Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Jalaluddin Abdul Rahman, ekoran tangkapan tersebut, pihak polis berjaya menyelesaikan 3 kes pecah rumah dan 5 kes curi kenderaan sekitar Kota Kinabalu dan Penampang dengan nilai rampasan dianggarkan berjumlah RM300,000. Selain daripada itu, kita telah dapat menyelesaikan banyak kes, kes-kes curi kenderaan, motosikal dan pecah rumah. Di mana dalam laporan polis yang dibuat oleh pengadu, kita ambil kira kerugian sebanyak RM320,000 kerugian. Beliau juga yakin kesemua suspek mendapat bantuan daripada warga Filipina yang telah lama menetap di negeri ini. Tambahnya, 5 suspek didapati positif dada jenis metamfetamin, sementara 6 lagi mempunyai rekod jenayah lampau. Kes disiasat di bawah Seksyen 379A Kanun Keseksaan dan Seksyen 457 atas kesalahan pecah rumah. Sementara itu, polis kini sedang memburu seorang suspek lelaki yang digelar Mat Malaya dipercayai berasal dari Selangor dan menetap di Sabah kerana cuba membunuh seorang mangsa lelaki berusia 36 tahun dengan 3 das tembakan pada Rabu. Kerajaan negeri tidak akan berkompromi dengan mana-mana pihak yang cuba mengancam hidupan liar serta alam sekitar di negeri ini. Sehubungan itu, penubuhan sebuah mahkamah alam sekitar khusus untuk pendengaran kes berhubung alam sekitar adalah signifikan dan bertepatan dalam menangani hal tersebut. Menurut Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, antara isu dan cabaran alam sekitar yang dihadapi di negeri ini adalah pemburuan haram yang tidak terkawal, eksploitasi haiwan ikonik bagi tujuan publicity komersial dan isu penyalahgunaan permit oleh beberapa syarikat dalam pengambilan tanah bukit. Sehubungan itu, semua pihak termasuk agensi kerajaan, badan bukan kerajaan, NGO serta organisasi korporat di negeri ini perlu bekerjasama mencari jalan penyelesaian berhubung isu ancaman terhadap hidupan liar, alam sekitar dan biodiversiti di Sabah. Beliau menyatakan demikian ketika berucap merasmikan Majlis Anugerah Geran Pembangunan Mampan Shell 2015 di Kota Kinabalu. Datuk Masidi turut memuji usaha pihak Shell menganjurkan program seumpama dan berharap akan menjadi contoh kepada NGO dan badan korporat lain dalam usaha memelihara alam sekitar dan konservasi hidupan marin melalui pembangunan mampan di negeri ini. Kerajaan perlu mengambil langkah proaktif dalam menangani isu peningkatan harga kad prabayar sehingga menimbulkan pelbagai spekulasi dalam kalangan pengguna di negeri ini. Menurut Presiden Pertubuhan Hal Ehwal dan Perlindungan Pengguna Sabah KEPS, James Baga, peningkatan harga sekitar 50 sen ke RM1 pada kad berkenaan membebankan pengguna yang majoritinya terdiri daripada golongan pelajar. James yang juga ahli Majlis Penasihat Pengguna Negara MPPN menegaskan kenaikan cas perkhidmatan prabayar menyebabkan pengguna terpaksa menambah perbelanjaan seharian khususnya melibatkan masyarakat di pedalaman yang bergantung sepenuhnya pada perkhidmatan tersebut bagi tujuan perhubungan. Meminta supaya kerajaan harus bertegas kepada syarikat-syarikat telco ini. Karena kita tahu mereka ini mendapat keuntungan berjuta-juta ringgit setiap hari. Dan masanya sudah sampai untuk telco ini, syarikat telco ini untuk mengembalikan keuntungan mereka kepada rakyat. Justru katanya komuniti pengguna perlu bersatu termasuk memboikot mana-mana syarikat telekomunikasi yang enggan menurunkan cas prabayar. Beliau berkata demikian di Hongkot Koisaan, KDCA Penampang. Sementara itu, tinjauan RTM di sekitar Penampang mendapati rata-rata pengguna mengharapkan agar kerajaan bertindak tegas dalam menangani isu berkenaan demi melindungi kepentingan dan hak pengguna. 1 Mei, semua telco mesti menurunkan kadar kembali kepada harga asal. Tapi sekarang masih lagi kekal dengan harga yang termasuk cukai GST itu.
Jadi macam tidak wajar lah, sepatutnya lah tidak wajar. Nga buli-buli manda po kurang ilirot dala. Manda di naman ko piyot ngari di. Mau di po no agahya ko piyot po kinon di. Gisam po di nakanaiki GST. Isnin lalu, Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Ahmad Sabri Cik memaklumkan akan berusaha memastikan rakyat dapat menikmati pembelian kad tambah nilai prabayar telefon menerusi formula beli RM10 dapat RM10. Menurutnya, pendirian itu akan diketengahkan dalam pertemuannya dengan peneraju syarikat-syarikat telekomunikasi di negara ini sebelum dibawa ke Kabinet untuk tindakan susulan.